You bring the light to the entire world. You bring the hope into human life. Your face is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, O Muhammad Rasulullah. Your face is bright like the shining moon. Masa dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan diskusi kita pada Al-Fadhil Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya kasihi dirahmati Allah, saudara Ammar, rekan-rekan pensyarah yang dimuliakan, dan seluruh mahasiswa, mahasiswi yang diberi keizinan oleh Allah SWT untuk hadir pada malam ini. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini ialah atas semangat kita ingin menghidupkan Al-Quran, dan supaya Al-Quran itu dapat sentiasa menyalar dalam diri kita, dan akhirnya kita dapat mencuri rahsia-rahsia yang barangkali tertimbus, yang tak dapat kita fahami sebagaimana yang sepatutnya kita fahami. Pada malam ini saya cuba memberi pendekatan kepada surah yang pendek pula, selepas kita membuat beberapa potongan-potongan ayat tertentu dan telah menyelami satu surah yang lebih panjang daripada ayat-ayat biasa, iaitu surah As-Saff. Dan hari ini kita cuba melihat surah yang pendek yang sentiasa dibaca oleh para imam di masjid-masjid, dan surau-surau berdasarkan kepada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi SAW selalu membaca surah At-Tin dan surah Ikhlas. Surah At-Tin pada rakaat pertama dan surah Ikhlas pada rakaat yang kedua setiap kali salat maghrib. Namun hadis-hadis itu bukanlah hadis yang terlalu kuat, kerana ada beberapa keadaan yang lain bahawa Nabi gemar membaca surah ini ketika musafir. Baik, surah At-Tin dan dinamakan dimulakan ayat yang pertama. Allah SWT bersumpah, Wat-tini waz-zaitun. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, kenapa dia jadi tini tak jadi tinu, dan kenapa jadi zaituni? Kerana ia didahului dengan satu huruf, iaitu waw. Waw kat sini ialah waw qasam, alat sumpah. Dan alat sumpah berarti wallahi, kalau kita biasa dengar wabillahi, watallahi, walillahi. Huruf-huruf ini adalah huruf qasam, dia akan menyebabkan kalimah selepas itu yang disumpah menyebabkan berbaris bawah. Tak semua waw akan menyebabkan berbaris. Anda melihat apakah jenis waw itu bagi mereka yang belajar bahasa Arab. Baik, inilah buah tin. Kecoh kalau tengok dia fresh, dia masih basah lagi. InsyaAllah kami akan menikmatinya di Jordan. Okey, ini buah tin. Buahnya manis, pokoknya banyak di Malaysia, tapi buah tin di Malaysia biasanya dia jadi kelat. Bila dimasak biasanya tak jadi, ada tapi tak jadi sangat. Okey, banyak di ini kalau dia belah, dia biji-biji dalamnya. Ada hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Tib Nabawi
buah zaitun ini membantu untuk menghilangkan bawasir. Dalam bahasa Arab bawasir juga disebut bawasir. Sebab mungkin kandungan seratnya tinggi, berbiji-biji, dia akan memudahkan proses pembuangan air besar. Jadi kemungkinan berdasarkan pada hadis itu bahawa buah tin ini membantu untuk menghilangkan ataupun mengelak daripada terkena buah penyakit bawasir. Ini yang kita selalu makan, jemaah haji bawa balik, dia dah kering, buah tin. Saja nak mengecurkan malam ni. Ini yang kalau dah di-pack kan, dia dikompres. Biasa yang tu makan yang dah dikompres berbanding dengan yang fresh macam ni. Nah, di Jordan selalu makan buah ni sengaja dia bergantung-gantung tu, sengaja tak basuh tak apa, masa tangkai ialah masa muda-muda kan. Begitu saja. Nak menikmati buah ketika dia di pokok lagi. Tapi tahukah anda, buah-buah yang seperti ini sebenarnya kalau kita makan, bila kita petik saja terus makan, manisnya kurang. Dia mengambil masa beberapa jam baru dia jadi manis, terasa manis. Kandungan gula yang sama saya percaya, tapi bila dia dah petik beberapa jam baru dia jadi manis. Sebab tu kalau makan tu daripada pokok tak sedap. Jadi bila Tok Arab kata tak sedap, itu yang nak dicuba. Tapi bagi anak sama saja. Okay. Ini buah tin. Dan yang ini pula, okay, ini juga telah dikeringkan. Dan ini adalah buah zaitun ketika di pokoknya. Dia dua benda yang berbeza, tin dan zaitun. Ini yang telah dijerukkan. Buah zaitun ini hanya boleh dimakan apabila dijerukkan, sebab dia terlalu pahit. Dia tidak boleh dimakan melainkan bila dijerukkan. Yang keduanya dibuat minyak dan dijerukkan, iaitu dengan garam dan lemon biasanya. Dia orang Arab biasa buat dan saya pun selalu buat di sana, beli yang freshnya. Ini jenis-jenis, ada yang hitam, ada yang hijau, banyak jenis. Ini yang belum dijerukkan, belum dipetik. Ini telah dijerukkan dengan daun dia sekali. Daun-daun sekali. Ini pokok dia. Pokoknya ini sekurang-kurangnya, saya tengok dalam internet, ini sekurang-kurangnya 200 tahun. Pokoknya memang umur dia besar. Dia lagi apa ni, lagi lama, lagi banyak hasilnya dan banyak tumbuh di beberapa cuaca Mediterranean. Baik, Allah SWT bersumpah dengan dua buah tin. Kalau kita tengok, buah tin ini buah yang paling manis, zaitun buah yang paling pahit. Jadi seolah-olah Allah bersumpah, ini ulama tafsir sebut, bersumpah dengan dua buah, satu yang manis, satu yang pahit. Dua buah yang sangat dihormati kerana ia menjadi bekalan kepada orang musafir. Sebab buah tin ini bila dikeringkan, dia menjadi bekalan. Dan buah zaitun bila dijerukkan, dia juga jadi bekalan, boleh dibawa ke sana kemari dan tak akan rosak. Kadang-kadang bila telah dijerukkan, dah jadi jeruk yang dah tak pahit lagi, dia dah jadi lemak, mereka akan buang limau yang telah diperah tadi, air dibuang dan diganti dengan minyak zaitun. Direndam buah zaitun dengan minyak zaitun, jadi dia tak akan rosak sampai bila-bila bertahun-tahun. Jadi orang Arab bila sebut buah tin dan zaitun, dia akan tersentuh kerana inilah makanan yang digunakan untuk musafir dan juga simpanan atau stok makanan kepada penduduk Arab. Dia adalah stok makanan. Seperti ketika perang Baghdad, Saddam Hussein perang Teluk, Saddam Hussein menyimpan sebanyak buah kurma stok dalam peperangan, sebab dia adalah satu benda yang tahan, buah yang tak akan rosak kalau disimpan dengan baik. Begitu juga selain daripada kurma, tapi buah yang juga hebat iaitu buah tin dan zaitun ini, dia menjadi bekalan kepada musafir kalau pergi mana-mana, menjadi simpanan dan stok, dan juga pemberi tenaga dan zat yang baik untuk mereka. Jadi Allah SWT bersumpah dengan dua buah ini. Baik, menyebut pasal sumpah, manusia sejak daripada jahiliah suka bersumpah dengan sesuatu yang mereka kagumi. Mereka akan bersumpah zaman jahiliah dengan Lata dan Uzza, nama berhala-berhala tertentu.
Mereka bersumpah dengan langit, dengan gunung ganang. Kalau mereka nak meyakinkan seseorang, nak beritahu tentang satu benda yang besar, mereka akan bersumpah. Dan mereka akan bersumpah dengan benda-benda yang mereka kagumi. Ini zaman jahiliyah lagi. Tetapi bila datang Islam, Islam melarang Muslim bersumpah melainkan dengan nama-nama Allah SWT sahaja. Dengan nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini kita bersumpah dengan nama-nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan apa-apa sekalipun. Okey. Tapi kita katakan tadi, menjadi adat orang Arab sebelum itu, mereka bersumpah dengan apa yang mereka kagumi. Tetapi Allah SWT sahaja boleh bersumpah dengan benda-benda yang Allah SWT sahaja boleh bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi makhluknya. Bukan kerana kalau makhluk bersumpah dengan benda yang dikagumi, kalau makhluk dia bersumpah dengan benda yang dikagumi, tapi Islam datang melarang. Dan kemudian Allah SWT pula bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi oleh makhluk. Kerana apa? Kerana dialah pencipta pada benda-benda yang dikagumi oleh makhluk tadi. Maka dia bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi oleh makhluk, menunjukkan bahawa aku lebih besar daripada apa yang kamu sumpahkan selama ini. Jadi sebab itu Allah bersumpah dengan benda-benda yang dicipta, dan benda-benda itu antara benda yang dikagumi oleh makhluk. Bukan berarti Allah kagum dengan benda itu, tapi Allah bersumpah supaya nak meyakinkan kepada kita semua, pada manusia yang mengkagumi. Antaranya Allah bersumpah dengan masa, wal asri. Allah bersumpah dengan tin, dengan zaitun yang dikagumi oleh penduduk-penduduk Mekah Arab ketika itu. Allah bersumpah dengan waktu pagi, wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu malam, dan bermacam-macam Allah SWT bersumpah. Baik. Tujuan bersumpah ini kerana selepas bersumpah ada satu benda, statement yang akan disebutkan untuk meyakinkan bahawa benda yang nak disebut ini adalah benda yang besar. Allah SWT bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi oleh manusia. Kerana apa? Kerana selepas Allah bersumpah dengan benda-benda yang Allah nak beritahu suatu benda yang sangat besar. Dan biasanya manusia kalau bersumpah pun ada benda yang dia nak beritahu. Jadi dia menarik perhatian orang ramai untuk bercakap sesuatu yang yang dikira besar. Nanti kita akan tengok. Dan setiap ayat yang ada qasam ini, yang ada sumpah, pertamanya ada alat sumpah, huruf sumpah, waw tadi contohnya, dan kemudian ada benda yang digunakan sebagai medium untuk bersumpah, dan yang ketiganya apa benda yang nak dicakapkan sehingga ayat itu perlu dimulakan dengan bersumpah. Baik, tadi Allah SWT bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Saya sengaja letakkan gambar itu sebab saya selalu bertanya dalam kuliah-kuliah tafsir saya. Bila saya sebut buah tin wa zaitun, saya akan tanya pelajar-pelajar saya, apa yang anda tahu tentang buah tin? Masing-masing kata, saya buah tin, kadang saya terbayang buah, bila saya baca Quran dia, buah tin wa zaitun, saya terbayang buah tin yang dah benyek, yang dibawa oleh atuk saya ketika pergi haji dan umrah. Itu yang dia bayangkan. Ia dapat pahala membayangkan kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu. Allah SWT betul, setengah ulama tafsir mengatakan buah yang paling manis, buah yang paling baik, itu keajaiban. Ulama tafsir mengatakan Allah bersumpah dengan benda yang mengandungi unsur-unsur keajaiban. Kita katakan buah tadi boleh dibawa kemari dan mempunyai khasiat yang cukup baik dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya Allah SWT, kalau tengok qasam yang ketiga, qasam sumpah yang pertama buah tin, sumpah yang kedua buah zaitun, tiba-tiba sumpah yang ketiga bukit ataupun gunung yang bernama Gunung Tur, ataupun Tur ini bahasa disambung, bahasa Melayu Tur Sina. Sebenarnya Tur itu adalah bukit ataupun gunung, Sinin namanya, tapi akhirnya kita namakannya Bukit Sinai, yang berada di sekarang ini dalam tanah jajahan Mesir. Dulunya Israel ambil dan pulang balik. Baik, berarti sekarang ini yang ketiga Allah bersumpah dengan tempat. Lama ulama-ulama tafsir mula mengkaji lagi, akhirnya rupa-rupanya Allah SWT bersumpah dengan dua buah jenis buahan ini yang tumbuh dengan banyak di satu lokasi. Rupa-rupanya Allah bersumpah dengan tempat juga.
Dan buah ini adalah merupakan simbol kepada tempat yang Allah SWT bersumpah dengannya, iaitu buah tin dan zaitun ini bagi kacamata orang Arab, dia banyak tumbuh di sekitar Masjidil Aqsa dan bumi Palestin di sekelilingnya. Berarti rupa-rupanya Allah SWT bersumpah wat-tini waz-zaitun, Allah SWT bersumpah dengan bumi Masjidil Aqsa, Al-Quds itu sendiri. Allah bersumpah dengan bumi itu. Dan sekarang ini kita melihat Allah bersumpah dengan satu bukit nama Sinai. Dan sekejap lagi Allah SWT bersumpah, ini bukit Sinai, kalau tengok gambarnya. Alhamdulillah teman-teman dan abang-abang kita, guru-guru kita yang belajar Mesir, biasanya mereka akan mendaki bukit ini, ambil kesempatan. Bukit di mana Nabi Musa AS keluar dan berada di puncaknya. Rolatnya dah naik? Baru balik daripada Baru balik. Okay. Oh, insya-Allah, ahlan wa sahlan. Okey. Ya. Oh, rehlah tu ya. Insya-Allah. Dan ini peta dia, kalau kita lihat, ini semenanjung Sinai itu kan. Ini negara Saudi Arabia, ini Mesir, ini Jordan yang macam ni, dan ini Palestin, peta Palestin jangan lupa. Ini Masjidil Aqsa, Jerusalem. Mekah kat mana? Mekah kat sini. Ini Laut Merah. Mekah kat sini. Di sini ialah apa ni? Sinai. Jangan tanya saya Malaysia kat mana. Peta ni kecil, boleh dibesarkan lagi arah kiblat. Okey, ini Mekah. Bayangkan ini Mekah, ini Madinah, ini Masjidil Aqsa, dan sini bukit. Allah bersumpah tadi wat-tini waz-zaitun, di sini Allah bersumpah tempat ini. Kemudian Allah bersumpah dengan bukit ini, dan kemudian Allah bersumpah wa hazal, di mana? 4 penjuru ini di Mekah. Hazal baladil amin, berarti inilah negeri Mekah yang aman damai. Dan akhirnya ulama tafsir pergi jauh lagi. Kenapa Allah SWT bersumpah dengan tempat-tempat ini? Rupanya Allah SWT sedang bersumpah dengan bumi yang pernah diutuskan di tempat-tempat ini dengan para Anbiya. Dengan sendirinya Allah bersumpah dengan perutusan para Anbiya sebenarnya. Nampak tak bahasa Arab? Jauh. Kesianlah orang yang hanya fikir buah tin dan zaitun yang tertulis, yang dah dipijitkan itu saja. Saya katakan dia dapat pahala. Tapi sebenarnya saya rasa teman-teman mencari kursi di belakang sana. Untuk sisters di depan ni masih banyak kursi. Jangan pergi jauh-jauh. Ya. Boleh bila tamu datang yang kat belakang pergi jemput datang. Orang datang lambat biasa dia rasa bersalah kan. Jadi yang datang awal tu pergi hilangkan rasa malu untuk masuk, pergi raikan. Ya silakan ya. Ajak teman ada kursi lagi depan. Lagi malu kan. Lagi malu. Tak payah tengok belakang, malu lagi malu masuk. Yang larang itu lagi nak buat Baik. Dan wasahlan. Jadi berarti akhirnya Allah SWT bersumpah dengan sumpahan yang sangat besar bahawa seolah aku pernah mengutuskan para anbiya. Dan kalau kita lihat nanti kita tengok okey, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri Mekah yang aman dan damai ini. Tahukah anda nama nabi-nabi yang terlibat di 4 lokasi tersebut? Saya balikkan peta tadi supaya kita tengok. Allah bersumpah dengan wat-tini waz-zaitun, di mana? Jerusalem dan Masjidil Aqsa, Palestin. Kemudian Allah bersumpah dengan bukit Sinai. Kemudian Allah SWT bersumpah dengan Mekah. Sebutkan nama-nama nabi yang berkaitan dengan 3 lokasi ini. Wat-tini waz-zaitun 1 lokasi Sumpahnya 4 tapi lokasinya 3. Apakah nama-nama nabi? Kita pergi kat sini dulu. Nabi apa kat sini yang paling besar sekali? Musa. Nabi apa? Musa. Ya, Nabi Isa dilahirkan dekat dengan Jerusalem itu sendiri. Berarti dalam Al-Quds itu sendiri. Baitul Maqdis ataupun dalam bahasa Arab kita sebut Al-Quds ataupun Jerusalem dilahirkan Nabi Isa 1. Kemudian disitulah mahjar tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akan ada repeating sebab Nabi Ibrahim di Palestin, kemudian dia bermusafir membawa anak dia pergi ke mana? Ke Mekah. Jadi Mekah ini bukan hanya Nabi Muhammad SAW, sudah tentu Nabi Muhammad SAW, tapi begitu juga di situ juga Nabi
Ibrahim. Nabi Ismail anaknya. Okey, kalau di sini bawah sikit tadi ni di Sinai tempat apa ni? Sebab inilah tempat Nabi Musa alaihissalam. Dan di sini Allah SWT seolah-olah memperlihatkan, Masya Allah, kita jangan bayangkan, tapi di situlah bukitnya dan Nabi Musa merasakan getaran di situ dan nampak cahaya di situ tempatnya. Dan setengah ulama tafsir yang moden dia pergi jauh lagi, dia kata bukan hanya di sini, termasuk bumi yang terdekat dengan Sinai ini, iaitu di Mesir sini, iaitu tempatnya Nabi apa yang banyak lagi, iaitu Nabi apa? Nabi apa yang pernah di Mesir? Nabi Yusuf sendiri, Nabi Musa sebelum itu, Nabi Yusuf sendiri, dan kemudian Nabi Yaqub yang dibawa daripada Jerusalem pergi ke mana? Untuk sekitar sini, bawa pergi ke Mesir, berhijrah ke sana dan dapat anak mereka dan sebagainya. Jadi berarti bila kita bercakap pasal Wat-Tin wa Zaitun, yang kita duk baca, imam biasa kat kampung-kampung akan baca lepas maghrib itu, seolah-olah kalau imam itu menjiwai bahawa imam itu sedang membacakan sumpah-sumpah yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa sebenarnya. Maknanya besar, tapi malangnya sekali lagi umat tak faham itu, dan di Wat-Tin wa Zaitun dipikir buah itu saja, tapi sebenarnya itu jauh, dan seolah-olah terpahat dalam kita bahawa surah ini adalah merupakan surah lambang kepada perutusan para anbiya. Okey, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri Mekah yang aman. Aman kat sini iaitu seolah-olah Allah SWT telah memberikan jaminan keamanan, jaminan terpeliharanya bumi Mekah ini, dan begitu juga jaminan rasa ketenangan bila berada dalam kawasan ini, dan terutama dalamnya ada Kaabah dan sebagainya. Allah bersumpah dengan tempat ini, dan seolah-olah di sinilah diutuskan Nabi Muhammad SAW. Betul, dia lebih pada Nabi Muhammad SAW, tapi oleh kerana lokasi itu pernah yang membina Kaabah ialah Nabi Ibrahim di atas tapak yang pernah runtuh, yang tapak itu sebenarnya dibina oleh Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Ibrahim membinanya semula. Dan ketika Nabi ditanya berapakah jarak tempoh Nabi Ibrahim membina Kaabah dengan membina Masjidil Aqsa, tempohnya ialah 40 tahun jaraknya ketika dia membina Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Haram Mekah. Okey, nama-nama Nabi tadi kita dah sebutkan. Nabi Isa, dan ini memang disebutkan oleh semua ulama tafsir. Nabi Musa sudah tentu ditulis sini, dan nama Nabi Ibrahim juga disebut kerana mahjar, tempat berhijrahnya, bertolaknya Nabi Ibrahim menuju ke Mekah, dan kemudian Nabi Ismail anaknya, dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Okey. Baik. Untuk apa Allah SWT bersumpah? Tidak lain dan tidak bukan untuk memaklumkan berita besar. Apakah berita besar itu? Iaitu kesempurnaan kejadian manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Kesempurnaan kejadian manusia itu sendiri. Kemudian ayat itu tidak berhenti di situ. Allah SWT nak beritahu, aku telah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Ini benda yang Allah SWT nak sumpahkan. Maksudnya dia bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi oleh manusia. Orang-orang Arab kagum dengan Bukit Turi Sina sebab disitulah Nabi Musa, dan kagum dengan Mekah yang aman ini, dan sebelum itu kagum dengan bumi yang dalamnya mengeluarkan buah yang penuh barakah tadi, buah tin dan zaitun. Okey, apa yang Allah bersumpah dengan benda-benda itu? Tapi apa yang Allah SWT nak beritahu sehingga bersumpah? Allah SWT beritahu bahawa dia telah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Dan jangan lupa, selepas menjadi sebaik-baik kejadian, mereka akan turun serendah-rendah tempat dan melainkan siapa yang dikecualikan. Orang-orang yang beriman dan ayat yang berkaitan, iaitu tidak lain dan tidak kan ayat ini bermula sampai sebahagian yang terakhir. Inilah yang Allah SWT sumpahkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Dan di sini ulama-ulama tafsir
banyak menyebutkan tentang yang dikatakan kesempurnaan manusia ini ahsanit taqwim apabila dibandingkan dengan malaikat. Malaikat hanya terbatas dengan cahaya. Betul, cahaya itu adalah satu benda nur yang kita katakan hebat, tetapi dia tidak mempunyai jisim, dia tidak mempunyai jasad. Malaikat itu berunsur cahaya. Dan kalau kita lihat jin pula, dan family of jin, daripada syaitan, iblis dan sebagainya, mereka diciptakan daripada produk api dan juga tidak mempunyai jasad. Dalam sudut yang lain pula, ada benda makhluk lain yang berjasad, iaitu binatang, tetapi mereka tidak mempunyai tiupan roh yang kemudiannya tidak ada akal. Okey, tidak ada akal. Dan ini sangat membezakan antara manusia dan binatang. Jadi manusia ini diciptakan daripada tanah yang ada fizikal, tetapi tanah yang telah ditiupkan dengan roh, yang kita selalu sebutkan lagi dalam surah Sajadah sendiri, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan, kata Allah, padanya daripadaku rohku. Maknanya kita ini ada unsur malaikat, sebab roh itu diciptakan daripada apa? Cahaya. Berarti kita ini ada unsur malaikat dan kita ada unsur jasad. Sangat berbeza. Malaikat hanya ada unsur cahaya saja, tapi tidak ada unsur jasad. Binatang ada jasad tapi tidak ada akal dan tidak ada unsur cahaya. Dan sebab itu manusia ini dia adalah ahsanit taqwim, sebaik-baik kejadian. Dan sebab itu kita sesuai untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat tidak sesuai, jin juga tidak sesuai. Ya, walaupun dia boleh bekerja dan sebagainya, tetapi kita lebih hebat lagi, kerana kita mempunyai unsur-unsur kerohanian yang tinggi, yang jin juga akan cemburu dengan kita. Cuma kita yang tak perasan, dan kita merasakan jin lebih hebat daripada kita. Tapi sebenarnya jin itu takut dengan kita apabila kita mengetahui sifat kejadian kita sebaik-baik kejadian. Dan bila kita menyedari kita adalah khalifah, mereka akan lari lintang pukam. Mereka takut dengan kita. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian disebutkan summa radadna asfala safilin. Kemudian ini dalam bracket itu ditulis oleh pentafsir kita, yang ini daripada Singapura. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, ini dalam bracket, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah. Ibnu Jarir dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa kami kembalikan mereka serendah-rendahnya di dunia lagi. Dan mereka menyebutlah proses ahsanit taqwim tadi yang sangat sempurna kejadiannya daripada bayi, kemudian dapat menyaksikan tumbuh gigi, mula merangkak, kemudian boleh berjalan, dan kemudian boleh membesar. Kemudian orang ini akan turun. Suaranya asalnya tidak ada suara, tapi dah mula menjadi seorang yang bersuara. Suaranya akan menjadi lunak, dan kemudian bila tua suaranya akan mula menjadi tidak sedap ketika muda, dan akan turun dan akan beruban. Disebutkan oleh ulama-ulama tafsir akan mula beruban, akan mula berkedut dan sebagainya, dan gigi-giginya akan mula tercabut dan sebagainya, dia menjadi lemah. Dan dianggap juga itu adalah sebahagian daripada serendah-rendahnya balik, seolah-olah jadi bayi semula akhirnya. Itu pandangan beberapa ulama tafsir dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Tapi Ibnu Kathir meluahkan rasa tidak setuju dia apabila dikatakan benda itu dan suasana itu. Ada teman-teman di luar, silakan. Jam pandang. Tunggu kawan-kawan masuk sikit. Nak masuk seorang-seorang ini. Ibnu Kathir mengatakan bahawa tidak. Sebenarnya yang dimaksudkan asfala safilin ini, thumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia, kami turunkan dia balik. Dia mengatakan itu apabila dia dimasukkan ke dalam neraka
dan neraka itu neraka yang paling rendah, paling terhina, dan menjadi bahan bakar dan menjadi suatu benda yang menyusahkan dan menyakitkan. Ya, kita menghormati kedua-dua pandangan ulama tafsir. Sama ada kita mengatakan bahawa kembali menjadi kanak-kanak semula, sehingga akhirnya kalau tengok tafsir Hamka pula dia kata sehingga nyanyuk. Ini adalah merupakan gambaran-gambaran yang kita nak mengatakan bahawa bagaimana Allah SWT boleh memperlakukan begitu. Daripada sebaik-baik kejadian, dia boleh jadi sehina-hina kejadian. Dua benda yang opposite meaning. Dia satu dalam bahasa Arab, dia tunjukkan dua keadaan yang dahsyat, paling baik kemudian paling buruk. Dari segi balaghah, tinggi markahnya kalau seorang bercakap macam tu. Suatu yang begini kemudian terus cerita begini pula. Thumma radadnahu asfala safilin. Tetapi ia dikecualikan illal ladzina amanu, yang mampu untuk kita lakukan supaya kita tidak dikembalikan ataupun ditukar kepada serendah-rendah kejadian tadi, serendah-rendah tempat dalam neraka, ataupun kembali jadi bayi balik, nyanyuk balik dan sebagainya. Itu ia adalah merupakan ada dua benda, iaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat, iaitu mereka yang memilih untuk beriman pada Allah dan beriman pada apa-apa yang sepatutnya, dan tak cukup hanya mengaku beriman, tetapi wa'amilus solihat, dan melaksanakan, melakukan, mengerjakan, buat amal-amal yang soleh. Berarti tidak cukup seorang itu hanya rasa gembira dan seronok beriman, tersentuh imannya, rasa sebab, rasa nak menangis, rasa cintakan pada Allah, rasa gembira dengan Allah dan sebagainya, terbatas di situ, tetapi tidak mencipta amal. Ia terpisah. Dan sebab tu dalam tarbiyah yang kita lakukan, dalam usrah-usrah yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar, bagi mereka yang memilih untuk bersama dengan usrah, kita akan memastikan bahawa dalam halaqah-halaqah itu satu proses untuk menaikkan iman. Sebab usrah itu adalah satu proses supaya iman itu naik. Bukan hanya nak beritahu kita kena beriman, tapi nak memastikan iman setiap orang kita ini tersentuh, naik, dan dia tidak menurunkan. Sifat iman ini yazid wa yanqus, dia boleh apa? Bertambah dan boleh menurun. Dan dengan kita duduk dalam halaqah setiap minggu, ia adalah satu proses. Prosesnya ada banyak. Ia adalah satu proses yang menjamin seseorang itu iman dia sentiasa dihangatkan, dipanaskan melalui pertemuan-pertemuan yang berterus terang berkasih sayang, mengingatkan setiap minggu, saban minggu, supaya iman itu naik. Dan pada waktu yang sama, halaqah-halaqah itu akan mencipta amal, mendorong apa amal yang boleh kita buat. Wa'amilus solihat. Okay? Kalau kita bandingkan ayat ini dengan surah Wal Asr, kalau dalam surah At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Tetapi dalam surah Al-Asri dia mulakan dengan negatif pula. Wal asri innal insana lafi, sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan apa? Kerugian. Tengok bagaimana surah Al-Asr dengan surah At-Tin ini satu perbandingan. Yang ini dimulakan dengan manusia ini sebaik-baik kejadian, dan dia akan diturunkannya melainkan kalau dia beriman dan amal soleh. Sedangkan dalam surah Asr dimulakan dengan apa? Sesungguhnya semua manusia ini rugi. Kalau tak nak rugi, benda yang sama. Jadi seolah-olah menunjukkan, dulu pernah ketika saya membincangkan tajuk topik berkenaan dengan psikologi, so dia mengatakan bahawa adakah ayat surah Al-Asr itu dalil kepada pandangan Sigmund Freud. Sigmund Freud dari segi psikologi, dia katakan manusia ni semua tak senonoh sebab ada ego dia. Jadi 1/9 dia yang cantik ke atas, 8/9 tak senonoh. Kalau dalam Sigmund Freud dia kata semua manusia ini, termasuk saya, dia kata semua manusia ni tak senonoh. Dalam hati semua macam-macam cita-cita nak buat jahat, tak senonoh. Kalau boleh, cuma dirahsiakan saja, dia kata. Jadi semua manusia ni asalnya jahat. Tak tahulah, ada orang cuba nak rasionalkan pandangan Sigmund Freud. Dia kata ini
wal asri ni antara dalil ayat yang sesuai dengan segmen Freud. Sebab semua manusia ni rugi, melainkan kalau ditukar diri dia pada super ego dengan ego tu akan naik sifat-sifat yang baik. Tapi kalau dia kata tengok surah At-Tin ini, dia kata asal manusia ni semua baik. Ini dia kata ini Rogers punya pandangan. Kenny Dah Rogers. belajar psikologi. Dah Kenny belajar. Rogers. Sikit-sikit je. Jadi seolah-olah ada orang berpandangan macam tu, saya kata kelakar juga kan. Dan cuba mengambil Al-Quran dan juga meminjamkan kepada tokoh-tokoh psikologi. Tapi tak apa, mungkin satu exercise untuk fikir. Tapi sekurang-kurangnya kita nak melihatkan dua perbezaan antara surah Al-Asri dan, tetapi sebenarnya akhirnya untuk menyelamatkan kita daripada berada dalam keadaan kerugian, ataupun untuk menyelamatkan kita daripada tidak diturunkan serendah-rendahnya, sama ada kita nak kata mana dulu dan sebagainya, tapi akhirnya kita mesti menjadi manusia yang beriman, dan tidak cukup hanya beriman, tapi mesti melaksanakan amal soleh. Dan lebih dahsyat lagi, kita kena watawasau bil haq watawasau bis sabr. Makna berpesan-pesan. Di manakah tempat yang paling baik berpesan-pesan? Tempat yang paling baik berpesan-pesan ketika anda mengikatkan diri anda dalam halaqah-halaqah tarbiyah, dalam usrah-usrah, dalam bentuk apa sekalipun, gabungkan diri anda supaya suasana mengingatkan untuk beriman dan beramal soleh, ataupun mengingatkan untuk beramal dan amal soleh tadi, dan ditambah dengan watawasau bil haq watawasau, berpesan-pesan tadi dapat dilakukan. Manusia tidak boleh hidup berseorangan dan menyangka dia akan baik buat selama-lamanya. Dia mesti diikatkan dengan orang-orang beriman yang lain. Saling keterikatan itulah yang akan menyebabkan dia mampu untuk memastikan dia terus beriman, dan dia mampu untuk mencipta amal-amal soleh. Dan apabila dia memilih untuk beriman dan memilih untuk berada dalam keadaan mencipta amal-amal dari masa ke semasa, amal-amal soleh tadi, ketika itu falahu ajrun ghairu mamnun, ketika itu dia akan menikmati ganjaran yang tidak terputus-putus, seolah mengalir daripada langit rezeki, barakah, rahmat, kasih sayang kepadanya, dan dalam kehidupannya ia berterusan. Ayat itu diikuti dengan satu soalan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Jika demikian kekuasaanku, iaitu sejak tadi bahawa Allah SWT kata dia menciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian, kemudian proses itu berkembang daripada bayi tadi naik itu, kemudian turun tu sehinggalah menjadi tua dan akhirnya nyanyuk dan akhirnya kembali ke dalam tanah, kalau itu yang diterima. Ataupun apabila Allah SWT mampu untuk membiarkan manusia hidup dekat dunia, dan bagi mereka yang tidak mahu beriman dan tidak beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke serendah-rendah dalam neraka, sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Kekuasaan Allah SWT itu sepatutnya tidak menyebabkan, makna tidak boleh lagi kita menjadikan engkau seorang pendusta. Di sini ulama-ulama tafsir seolah-olah bertanya, ayat ini bercakap dengan siapa ya? Cuba kita perhatikan terjemahnya. Maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari-hari pembalasan. Ini adalah hari pembalasan jazak, maknanya dalam tafsir dia kata jazak, iaitu pembalasan baik ataupun jahat. Sekarang ini soalan ini bertanya, apa yang menyebabkan, apa lagi yang menyebabkan engkau seorang pendusta? Adakah soalan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ataupun soalan ini ditujukan kepada orang yang mendustakan Nabi SAW? Jadi seolah-olah Zamakhsyari dia lebih memilih asalnya kaf itu yukadzibuka, berarti orang-orang Mekah, sebab ayat ini Makkiyah, mereka ini menafikan apa yang, mendustakan apa yang Nabi SAW cuba bawa. Selepas ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah ketika mengadakan hari pembalasan, maknanya ketika Allah SWT mampu menciptakan manusia sebaik-baik kejadian, sehingga proses yang berlaku sama ada proses yang pertama yang kita katakan
Allah cipta manusia, kemudian daripada kanak-kanak naik jadi tua sampai dia nyanyuk sampai dia mati, ataupun proses Allah ciptakan sejadi manusia, tiba-tiba akhirnya ke akhirat dia jadi seburuk-buruk manusia dan dimasukkan ke dalam neraka serendah-rendah tempat. Sama ada yang pertama atau yang kedua, ia telah cukup untuk mengatakan bahawa kita tidak boleh menafikan bahawa akan wujudnya hari pembalasan. Dan Allah SWT, alaihissallah, bukankah Allah itu biahkami, maksudnya ahkam, kata isim tafdil, maknanya bukankah Allah yang diberikan kuasaannya seadil-adil hakim untuk apa? Menghukum orang-orang yang mengingkari agama ini. Walaupun tidak disebutkan itu, sebanyak semua ahli tafsir mengatakan bukankah Allah itu sebaik-baik pengadil. Bukan maksud pengadil kat sini pengadil bola sepak, tapi pengadil yang ahkamil hakimin, yang akan menjatuhkan hukuman seadil-adil, yang menjatuhkan hukuman. Hukuman apa yang akan jatuhkan? Iaitu akan menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ia diakhiri dengan soalan, alaihissallahu, bukankah Allah dia adalah sebaik-baik hakimin, sebaik-baik yang mengadili. Dan sebab itu kita semua disunatkan untuk menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Siapa yang tak pernah hafal ni lagi, angkat tangan. Alhamdulillah, ramai-ramai, tak apa. Kalau seorang-seorang dia malu kan. Okey, bila ditanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita disunatkan untuk jawab. Dan dalam solat pun kena jawab. Dalam solat pun disunatkan, apatah lagi di luar solat. Coba. Apa jawapan dia? Bala, ramai-ramai. Bala. 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 Maknanya bahkan. Bahkan maknanya dia lebih daripada ya. Sebab soalannya mula soalan negatif. Bukankah saya? Jawapan dia ialah kalau ya. Enggak, kalau kita kata ya apa jadi? Dia tidak cukup dengan ya, dia kena apa? Bahkan. Maknanya bahkan ya. Bala na'am. Jadi jawapan dia kena bala. Kamu bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Geraklah tangan seorang-seorang ke depan. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Saya buat macam ni supaya senang nak ingat. Wa ana. Wa ana. Ala dzalika. Ala zalika. Ala dzalika. Ala zalika. Ala dzalika. Ala zalika. Bahkan aku terhadap perkara itu. Terhadap perkara itu. Ala dzalika. Bahasa Melayu tak payah ikut lah. Ala Wa ana ala dzalika minasyahidin. Minasyahidin. Menjadi saksi terhadap apa yang Allah tanya ini. Allah tanya, bukankah aku ini bukankah Allah ini sebaik-baik pembalas hukuman nanti? Maka kita jawab, bahkan malah aku terhadap perkara tersebut menjadi saksi terhadap soalan ini. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Apa dia? Ala dzalika. Ala zalika. Minasyahidin. 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 Syahid iaitu dulu kita basirah tengok, tapi syahid juga menyaksikan. Dia lebih kepada watch. Kalau kita kata menonton television, watching television, ini anak syahid television. Bukan hanya tengok. Kalau tengok tu maknanya tengok peti TV tu, tapi kalau watching tu menonton. So menyaksikan. Jadi maknanya syahidin. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Ala dzalika. Ala zalika. Minasyahidin. Minasyahidin. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Ala dzalika. Ala zalika. Minasyahidin. Minasyahidin. Bila kita mendengar tafsir ini ataupun imam baca surah ini dan selepas ini, dan kita pun telah mula menerokai dan antum akan membuka lagi tafsir-tafsir yang lain, dan kita akan merasa kelazatan ketika dia membaca surah-surah seperti ini. Dan bila di akhirnya kita kena sambut bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika saya mengajar tafsir ini kepada sekumpulan kaum ibu di Johor Bahru, seronok dia hafal ni, tapi bila imam tengah baca,
seorang tin tu tiba-tiba dia tak ingat, geram, nak merokok tak boleh, nak merokok tak boleh, geram dia nak sebut. Akhirnya dia cerita pada kami, Ustaz, saya dah hafal pagi semalam atau minggu semalam, tiba-tiba imam baca, saya nak baca, nak rokok rasa tak puas, dia kata kan, sebab tak dapat baca, dia kata kan. Saya kata pahala dapat, dia kata kan. Okay. Maknanya itulah semangat pelajar-pelajar saya. Makcik tu umur dia 67 tahun, menggigil apa, bala wa ana ala sampai. Tapi akhirnya bila imam baca maghrib tak dapat, dia telefon saya, Ustaz, geram betul tadi Ustaz. Depan Ustaz tegang hati, belakang Ustaz dah gelap balik dia. Okay, 3 orang daripada kalangan sisters dan 3 orang kalangan brothers yang belum menghafal lagi. Yang ini saya janji betul-betul, insya-Allah siapa yang orang yang pertama, ya, orang yang pertama dan orang yang kedua di kalangan yang mula-mula, syaratnya dia orang belum hafal malam ni, dia baru hafal, kena jujur. Saya akan hadiahkan dia dengan buah zaitun. Mak saya ada banyak buah zaitun, bukan buah tin. Buah zaitun yang dijeruk, sebab saya tahu orang tak suka, jadi saya bagi. Buah tin orang suka, jadi saya bagi orang tak suka. Yang penting buat dalam Quran juga kan. Okey, bismillah. Bila tiba ke ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin. Okey, seorang. Ya, Amal dah hafal lah. Kante lah. Wa ana ala zalika minasyahidin. Dulu pernah hafal? Tak pernah, ni pertama. Okay. Nanti ambil kat student affairs minggu depan buah tin. Okey. Buah zaitun. Buah tin ada jual juga kedai Arab, tapi saya nak pakai buah zaitun sebab buah zaitun orang Malaysia tak suka, anda kena belajar makan tu, dan saya didik anak-anak saya makan, dan akhirnya kami alhamdulillah makan lebih banyak daripada orang Arab makan. Memang kami makan dengan sambal belacan pencemaran. Tapi sedap sebab dia jeruk kan, kemudian kena dengan masam-masam. Pahit sikit saja sebab tidak dijerukkan. Tahukah anda buah yang spesies yang sama di negara China juga tumbuh, buah apa ni? Olive ini, buah zaitun ini, tapi mereka maniskan. Saya baca orang Johor biasa panggil buah kana. Pun betul juga tapi dia punya besar. Sebab yang penting buah tu asalnya pahit. Bagi orang Cina dia maniskan. Bagi orang Arab dia apa? Jerukkan dia. Yes, tapi spesies yang sama. Saya dah tanya pada beberapa orang ni, kata spesies yang sama walaupun dia. Okey, so 2 orang lagi ikhwah dan 3 orang sisters. Ya, silakan. Pada mana? Sementara itu saya nak tanya daripada foundation, berapa ramai datang? Foundation, berapa orang daripada foundation? Okey, tak apa, terima kasih. Lagi, teruskan. Mana sister yang akan mengambil buah zaitun di student bilik saya nanti? Akan collect di situ. Ya, silakan. Anda mendengar alaisallahu bi ahkamil hakimin. Wa ana ala zalika minasyahidin. Okey, sila dapatkan pada minggu depan di bilik saya insya-Allah buah zaitun. Saya tak ingat siapa yang tu, kalau anda mengaku pun saya bagi juga. Okey, 2 orang lagi, bismillah. Pergi ya. Takkan nak kan? Wa ana ala zalika minasyahidin. Okey, tak apa, tengok nota sikit. Terusnya soalan lagi. Sister dia berada. Okey. Suara anda sungguh meyakinkan. Alhamdulillah. Seorang lagi, sisters.
Maksudnya? Soal lagi, sisters? Ana tu banu wa ana dan saya Ya, bismillah. menjadi saksi. Zalika. InsyaAllah moga-moga apabila kita surah-surah yang simple seperti ini kadang-kadang walaupun kita nampak simple tetapi dia mempunyai makna yang besar. Kalau saya boleh petikkan beberapa hadis fadail tentang surah ini, bagaimana Nabi SAW menyebutkan man qara'a surah wat-tin a'tahu Allahu khislatain al-afiyah wal yakin ma dama fi darid dunya wa iza mata a'tahu Allahu min al-ajr bi'adali man qara'a hadhihi surah. Nabi SAW menyebutkan barang siapa membaca surah At-Tin wa Zaitun ini, Allah SWT akan memberikan kepadanya dua sifat yang sangat baik, iaitu al-afiyah, sentiasa berada dalam keadaan afiat, sihat dan terpelihara. Afiah ini juga dimaksudkan bahagia, dan wal yakin, iaitu confident dalam diri dia. Barang siapa membaca surah ini akan diberikan dua sifat, al-afiah, kesejahteraan, kesihatan, dan juga yakin, makna confident. Dan itu selagi dia masih hidup. Dan bila dia meninggal dunia, Allah SWT Nabi SAW menjadikan wa iza mata a'tahu Allah minal ajr bi'adadi man qara'a hadhihi surah, dan dia akan diberikan ganjaran seramai mana orang membaca surah ini. Hadis ini hadis dhaif sebenarnya, tapi untuk fadail amal, bayangkan selagi surah ini dibaca, bilangan surah ini akan kita dapat pahala. Orang lain baca, tapi bila kita mengulang surah ini, bacaan yang orang lain baca seluruhnya sepanjang daripada Nabi SAW utuskan itu, bilangan pahala itu akan kembali kepada kita. Jadi bayangkan surah yang pendek-pendek macam ni yang kita dah hafal, sekali-sekala kita baca lebih daripada sekali, lebih daripada 2 kali ya. Dan ini bila kita baca lebih sekali, dia dah masuk bab wirid. So sedikit pengertian wirid ini, saya boleh ringkaskan. Wirid ini ialah surah-surah ataupun ayat yang kita ulang walaupun ia tidak diminta dan tidak diajar oleh Nabi SAW. Adapun zikir ialah kalimah-kalimah yang diajar oleh Nabi untuk kita ulang, itu zikir. Tapi wirid ini ialah himpunan ayat-ayat Quran atau doa yang kita ulang banyak kali dan kita namakan dia wirid. Sebab apa kita namakan dia wirid? Sebab kita ulang banyak kali. Antaranya iaitu apabila Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sekiranya engkau pernah mengatakan sekiranya seseorang itu membaca 3 kali surah Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad itu, bukankah dia akan dapat pahala khatam Al-Quran? Nabi SAW jawab, ya. Sayyidina Umar bertanya lagi, ya Rasulullah, bukankah engkau juga pernah menyebutkan barang siapa membaca 10 kali akan mendapat mahligai di syurga? Rasulullah kata, ya, aku pernah sebut itu. Macam baca 3 kali pahala khatam Al-Quran, baca 10 kali mahligai di syurga. Dan Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, sekiranya ada orang baca akthar, sekiranya ada orang baca lebih banyak, mana lebih daripada 3 dan lebih daripada 10. Kalau 10 tu bukan dah sebutkan, tapi kalau ada orang baca lebih banyak, Nabi SAW meringkaskan akthar fa'akthar, lagi banyak dibaca, lagi banyak dia dapat, tanpa menyebutkan apa yang dia akan dapat. Dan inilah dalil yang digunakan oleh setengah orang untuk mengulang suatu ayat, mengulang satu wirid, mengulang suatu surah untuk diulang-ulang dan mengikut bilangan yang banyak, dengan tujuan supaya Allah bukakan beberapa pintu-pintu kerahsiaan. Kerana berdasarkan akthar fa'akthar, lagi banyak baca, lagi banyak ganjaran yang Allah SWT berikan. Jadi ini antara surah-surah yang kalau kita sambil-sambil selepas kita baca makturat dah selesai zikir-zikir yang utama dan sebagainya, dan kita ada masa, jangan lokek untuk mengulang beberapa surah-surah yang tertentu. Dengan kita mengulang-ulangkannya, insya-Allah kita akan bertambah yakin dan akan terbuka hijab-hijab yang tertentu. Jadi sekadar itu, wallahu a'lam. Jazakallah khair. Dibuka kepada soalan. Buka soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya Menambah. bertanya pendapat berkenaan dengan perseption
surah ini dalam satu perspektif yang lain ya. Bahagian awal surah ini menceritakan tentang bolehnya manusia itu beriman kepada rububiyah Allah SWT. Maksudnya bahawa Allah SWT berkuasa untuk menciptakan buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Dan bolehnya manusia itu untuk beriman kepada rububiyah Allah dalam hakikat bahawa Allah SWT itu Maha Pencipta, iaitu mencipta manusia, dan Allah Ta'ala boleh memperlakukan pada manusia itu sebaik-baik sehinggalah seburuk-buruk kejadian. Persoalan yang kedua adalah soal kenapa Allah Ta'ala bertanya, kenapakah kalau manusia itu boleh beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala, kenapa dia tak boleh beriman pula kepada uluhiyah Allah SWT? Sebab Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu percaya bahawa Allah Ta'ala tu memang boleh mencipta, tu boleh, tapi masih lagi kita akan melanggar syariat Allah SWT yang kita beriman bahawa Allah SWT itu menciptakan kita. Maksudnya Allah SWT bertanya, kenapa kita mendustakan bahawa satu hari nanti kita akan dihisap, satu hari kita akan dihukum terhadap perbuatan salah yang kita lakukan, dan satu hari nanti kita akan diberi pahala terhadap amal baik yang kita lakukan. Bermakna this ayat this surah is the surah yang deals with akidah dan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Maknanya menceritakan tentang perangai manusia ni. Bila tanya wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Maknanya bila ditanya manusia ni siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah SWT. Tapi bila tiba nak mentaati perintah Allah yang menciptakan tu, manusia ingkar. Macam it's a big question. Maknanya a discrepancy between uluhiyah dan rububiyah. Macam syaitan atau iblis sendiri, dia beriman bahawa Allah SWT tu menciptakan manusia. Maksudnya tak mungkin dia tak beriman sebab dia tengok sendiri Allah Ta'ala menciptakan depan dia. Dan dia beriman bahawa syurga dan neraka itu wujud sebab dia pernah duduk dalam syurga. Tetapi dia masih lagi mengingkari uluhiyah Allah Ta'ala, iaitu perintah Allah untuk mentaati Allah tu dia ingkar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maknanya ayat ini benar-benar menceritakan satu discrepancy manusia itu, bahawa dia boleh mempercayai bahawa Allah itu pencipta dia dan boleh berkuasa dan menjaga dia, memberi rezeki dan menentukan dia tak kena aksiden atau semua everything. Tapi bila tiba mentaati Allah dari segi rububiyah dan uluhiyah, itu perintah dan syariat Allah, dia boleh langgar macam tu. Dan sebab itulah Allah tanya macam, kalau Allah boleh menciptakan sekarang, takkanlah Allah Ta'ala tak berupaya untuk menjadi hakim satu hari nanti, bahawa Allah akan menghukum kita di atas kesalahan yang kita buat di atas bumi. Allah. Okay. Jazakallah khairan Prof. Latif yang begitu jelas. Memang ayat-ayat lazim, ayat-ayat yang pendek-pendek ini sebab dia makiyah dan dia banyak mengulang dan menekankan tentang rububiyah dan banyak menekankan tentang uluhiyah. Dia satu benda. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab selain daripada yang kita faham, kita banyak belajar rububiyah, uluhiyah, dan yang ketiganya asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Tapi dalam yang keempat pun di kalangan ulama-ulama salaf, mereka menggunakan lagi tauhid hakimiyah. So tauhid hakimiyah inilah dipetik daripada surah At-Tin, iaitu pertamanya kita mengatakan seperti yang disebut dalam rububiyah, bahawa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menyusun, Allah yang menentukan, Allah semua kan, itu tauhid rububiyah. Kemudian bila kita mengatakan tauhid uluhiyah, kita mengatakan bahawa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah itu dia jugalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dimohon pertolongan, dirujuk, disayangi, dikasihi, itu kan. Dan kalau kita gunakan bahasa mudah, yang ketiganya Allah yang mencipta, mengatur dan sebagainya, dialah yang layak disembah, mohon pertolongan. Dia jugalah yang mempunyai nama-nama yang tertentu, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Dan yang keempatnya, kemuncaknya, dialah sebaik-baik pembalas hukuman Al-Hakimiyah, dan dimasukkan dua, dialah sebaik-baik yang menentukan segala hukum di dunia dan juga di akhirat. Dialah penentu, dialah yang pengatur dan sebagainya, pengeluar hukum dan sebagainya. Jadi ayat-ayat yang pendek-pendek yang selalunya kita sebut ayat lazim ini,
di bahagian akhir-akhir juzuk 30 dan ke bawah itu, dia kebanyakan akan menekankan aspek tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Itu satu benda yang tak boleh tidak kita kena cantumkan, rasakan benda itu. Dan sebab tu seolah-olah Allah bertanya balik, kalau engkau boleh percaya yang aku ni dulu gini, kenapa kau tidak boleh percaya yang aku ini maknanya akan menciptakan pembalasan, al-jaza', untuk menentukan yang kita katakan mana yukadzibu kabah biddin tadi, maknanya penentu tadi. Jazakallahu khairan. Okey. Ada soalan? Boleh Ustaz komen kaitan dengan sifat rukuk? Sifat 20. Okey, kita mengetahui bahawa kita semua adalah beraliran ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah ini terbagi kepada dua aliran yang besar, iaitu salaf dan khalaf. Barangkali kita pernah sebutkan tempoh hari. Salaf dan khalaf ini kalau kita lihat dia ada dua. Salaf dan khalaf. Salaf ini kalau kita tengok definisinya ada dua kan. Salaf berarti mereka ulama-ulama ataupun generasi yang hidup daripada hijrah bersama Nabi SAW sampailah ke tahun yang ke-400 hijrah. Selepas 400 hijrah, dia tidak namakan salaf, dia namakan khalaf. Salaf berarti yang terdahulu, khalaf berarti yang terkemudian. Salaf dan khalaf. Okay, salaf tadi kita kata dari segi dimensi masa, mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW sampailah 400 hijrah. Tetapi dari sudut kefahaman pula, salaf ialah mereka yang berpegangan, iaitu mengambil daripada Al-Quran dan Sunnah secara total dan mengelak daripada penggunaan akal. Mengelak. Sebab apa? Mereka beriman sebagaimana ayat itu di Quran, hadis itu diturunkan, begitulah ia, dan tidak gemar untuk banyak menggunakan campur tangan akal dalam perkara itu. Adapun ulama khalaf yang kemudian mereka berpegang pada Al-Quran, beriman pada Al-Quran, beriman pada hadis, tetapi mereka banyak menggunakan campur tangan akal, logik, supaya dengan tujuan untuk memperkukuhkan ayat dan hadis-hadis itu dengan tujuan yang baik. Yang salaf dia lebih terpelihara, dia kata dia tak nak. Inilah sebagaimana ia diturunkan, fahamlah sebagaimana yang Nabi ajar, fahamlah sebagaimana Al-Quran menafsirkan Al-Quran, fahamlah Al-Quran sebagaimana Nabi menafsirkan Al-Quran dan para sahabat. Cukup setakat itu. Okay. Jadi namun begitu, ulama-ulama khalaf mengambil pendekatan untuk menerangkan contohnya sifat-sifat Allah, bukan hanya sekadar yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis, tapi untuk membawa beberapa perkara-perkara logik yang dibawa oleh orang-orang non-Muslim ketika mereka masuk Islam. Zaman 400 Hijrah, tak ramai orang Yunan masuk Islam. Sebelum 400 Hijrah ada orang Parsi mula masuk, orang Rom mula masuk, tapi selepas 400 Hijrah kita dapati orang Rom beramai-ramai masuk Islam. Orang-orang Parsi mula Islam sampai ke Andalus, sampai ke yang jauh begitu. Dan mereka ini membawa cara berfikir, ilmu falsafah, cara berfikir tentang ketuhanan, ilmu mantiknya, ilmu itu mereka bawa masuk ketika mereka dalam Islam, dan mereka mengemukakan soalan-soalan yang pelik-pelik. Nah, soalan-soalan ini perlu dijawab. Dan bila soalan ini dijawab, maka terbentuklah satu metodologi yang akhirnya dipanggil golongan, sama ada kalau imam yang bawa itu Imam Abul Hasan Asy'ari dipanggil Asy'ariyah, ataupun kalau golongan itu dipanggil Maturidiyah, iaitu orang yang yang mengikut apa sahaja yang telah ditentukan, ditakdirkan, dan akhirnya Jabariyah dan sebagainya. Tapi yang terpelihara tetap kita namakan dia dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari bukan daripada kalangan salaf, dia terdiri daripada kalangan khalaf. Dialah yang telah menyusun bersama-sama dengan imam-imam yang lain, menyusunkan bahawa sifat-sifat wajib yang ada pada Allah, sifat wajib ini berdasarkan pada akal. Allah itu bukan Allah selagi dia tidak ada 20 sifat ini. Kalau terkurang daripada sifat ini, tak layak dipanggil Tuhan.
maka dia pun menerangkan dia ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, tetapi dia menamakannya sifat 20. Sebab tu dalam pendekatan ilmu tauhid yang diajarkan oleh salaf, dia tak main sifat 20 ini. Kita yang kecil-kecil dan kita buat nasyid pula tu kan. Dan Tok Guru Pondok akan ulang benda ni, syarahkan benda ini berpanjang dia banyak, akhirnya anak-anak boleh tetap tak faham. tetap tidak membesarkan Allah. Kita menghormati Tok Guru Pondok yang mengajar ini, dan dia cukup mendalam disebabkan wujud idam baqa mukhalafat walil hadis dan sebagainya. Betul, kontennya kalau kita kaji, ia bertepatan dengan Quran dan Sunnah, tetapi ia mengambil kira sifat-sifat itu untuk menjawab persoalan-persoalan, supaya apabila orang yang membawa cara pemikiran Yunan, cara pemikiran falsafah ini tenteram dengan jawapan-jawapan itu. Dan sekali lagi saya mengatakan contoh yang paling besar, yang paling sensitif, iaitu di manakah Allah? Dalam Al-Quran ialah sebagian Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Bahwa Ar-Rahman iaitu Allah berada di langit, di arash, di langit. Tetapi itu ulama apa? Ulama salaf. Dan malah yang kalau memeranjatkan kalau orang yang tak tahu tentang sejarah para ulama, Syekh Abdul Qadir Jalani yang kita katakan dia sebagai seorang, orang kata apa? Wali, sultan aulia, dan rujukan kepada ilmu tasawuf dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Jalani sendiri beriktikad bahawa Allah itu berada di langit. Ini salah sebenarnya. Syekh Abdul Qadir itu salah sebenarnya. Dan ulama khalaf, dia tidak berani mengatakan Allah kat langit. Dia mendiamkan diri terhadap ayat itu dan mentakwilkannya dengan mengatakan sama ada Allah tak bertempat. Apa maksud Allah tak bertempat? Sebab kalau Allah tak bertempat, kalau Allah ada tempat, nanti orang akan tanya tempat tu siapa buat? Sebelum Allah ada, boleh kata sebelum Allah ada, sebelum tempat ada, Allah kat mana? Jadi kalau Allah bertempat, berarti tempat tu, itu soalan falsafah kan? Betul? Pening tak kepala kalau nak layan? Sebab soalan falsafah. Jadi ulama khalaf, dia nak kunci benda itu. Dia kata Allah tak bertempat. Tolong jangan fikir Allah kat mana, sebab Allah tak bertempat. Sebab tempat itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Itu perbezaan antara salaf dan khalaf. Dan juga kalau ada setengah tolak, dia pergi satu lagi, Allah di mana-mana sahaja. Yang ini bertepatan dengan ayat kan, Ainama haitsu kunta, Allah berada, ataupun fa inni qaribun, aku dekat dengan kamu. So kalau Allah dekat, berarti Allah ada kat mana-mana. Ini pun pening juga kan. Dia dah jadikan satu doktrin dalam ulama khalaf, berarti Allah berada di mana-mana. Pun pening juga. Bawah meja, falsafah lah kan. Jadi itu saya katakan tadi, untuk kita yang berpegang pada salaf, sebaik-baiknya kita peganglah kepada Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis. Cuma jangan berfikir. Beriman padanya wajib. Imam Malik kata beriman padanya wajib. Tanya bid'ah. So jangan tanya bab itu. Percaya saja Allah berada kat langit. Jangan tanya. Tanya tu bid'ah. Sebab membawa masuk cara berfalsafah ketika berurusan dengan Allah. Jadi akhirnya berlaku salaf dan khalaf. Jadi kita katakan sifat 20 tadi, kalau kita lihat Allah SWT telah ciptakan kita dan sebagainya, betul. Dan mereka mencantum-cantumkannya, akhirnya meletakkan peraturan bahawa Tuhan itu sesuatu yang tidak layak dikatakan Tuhan kalau dia tidak punya 20 sifat ini. Dan 20 sifat itu hanya ada pada Allah SWT. Ya, akhirnya dia memperkukuhkan, mentauhidkan Allah, tetapi menggunakan metodologi yang khalaf, tidak menggunakan metode salaf. Dan bagi kita kena belajar berdua, salaf dan khalaf. Dan salaf itu lebih selamat lagi, tetapi tidak salah untuk kita mengkaji dan meneliti apa itu khalaf. 9-20 Allah. Syukur jazakallah khairan jazak kepada Ustaz. Sebelum berakhir, diingatkan segala semua slides yang Ustaz paparkan boleh didapati di Google Group kita di Quranic Tafsir CUCMS@gmail.com. Tafsir tu dengan 2 E bukan I. Eja lah. QURANIC TAFSEER CUCMS@gmail.com. Passwordnya Quranic Tafsir tapi juga. Dan untuk video kelas boleh didapati di Facebook group kita di Quranic Tafsir CUCMS. InsyaAllah akan diupdate semasa ke semasa.
Okey, insyaAllah berdoa keras pun berjalan seperti biasa. Ada maklumat lain akan diberitahu lah. Prof. Latif ada nak tahu apa-apa? Ada gelap guys. Semua gelap guys ni. Jadi seperti biasa insyaAllah lepas ni solat isyak berjemaah ada kudapan Lais ada Act cicipan us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, and you're watching it growing, why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. Open your eyes and heart and mind. If you just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Ya Rab, we raise our hands, forever we thank you.